Kejayaan dari Khatulistiwa. Rahsia Malaysia mengubah padang rumput Mongolia. Terkini, seluruh dunia tercengang Mongolia gagal selama 40 tahun, tetapi Malaysia hanya mengambil masa separuh tahun untuk mencapainya. Rusia pernah datang, China pernah datang, Jepun juga pernah mencuba, namun semuanya tewas kepada kawasan penanaman padi yang getir ini. Ia adalah tanah ais dan salji, dengan suhu serendah negatif 40 darjah Celcius. Di tengah-tengah keyakinan umum bahawa padi sama sekali tidak mungkin bertahan. Namun, berkat hanya 3 orang penyelidik Malaysia, sejarah pertanian Mongolia telah ditulis semula. Hasil tuaian per hektar mencapai 52 tan. Sebaik sahaja angka ini diumumkan, Menteri Pertanian Mongolia berlutut ke tanah. Apa yang telah kamu semua tunggu selama 40 tahun, telah kamu capai dalam masa 6 bulan. China menghantar 15 orang pakar. Rusia menghantar pasukan elit 8 orang, namun gagal sepenuhnya. Apakah kaedah yang digunakan oleh Malaysia sehingga membuatkan industri pertanian seluruh dunia terkejut? Kisah cabaran luar biasa teknologi Malaysia akan bermula sekarang. 15 Februari 2024, Bilik Mesyuarat Institut Penyelidikan Pertanian Malaysia, Serdang. Suasana di Bilik Mesyuarat panas membara. Ini adalah keputusan terakhir bagi projek sokongan penanaman padi di Mongolia dan bantahan bergema. Tanah Mongolia mempunyai nilai pH 8/5, ia sangat beralkali, tetapi padi hanya boleh hidup pada pH 6/5. Bagaimana mungkin kita boleh menanamnya? Kata seorang penyelidik kanan terus terang. Ya, tanah di sana sangat beralkali, ini merupakan tahap kesukaran tertinggi bagi padi. Tambahan pula, jumlah hujan tahunan hanya 200 mm, tetapi padi memerlukan sekurang-kurangnya 1000 mm, tambah seorang lagi penyelidik. Semua data menunjukkan ia adalah misi yang mustahil. Tetapi saya tidak akan pernah mengalah. Variti padi kami, padi Harum Kedah 88, tidak sama dengan yang lain. Ia pernah berjaya di kawasan barat laut China 10 tahun lalu, walaupun hanya sebagai plot ujian kecil, balas Dr. Ashraf, penyelidik muda yang mendorong projek ini. Itu 10 tahun yang lalu dan hanya plot percubaan kecil. Kali ini, ia melibatkan kawasan 30 hektar. Jika kita gagal, kita akan menjadi bahan ketawa dunia. Perbincangan berlarutan selama lebih dari 3 jam. Keputusannya, 3 suara menyokong, 7 suara membantah. Projek itu hampir dibatalkan. Tiba-tiba, Datuk Seri Dr. Ismail, pengarah institut yang senyap sejak tadi, bersuara. Saudara-saudara, pada tahun 1960, ketika kita membawa masuk varieti MR2009 dari luar negara, semua orang berkata mustahil padi tropika akan tumbuh dengan subur di kawasan seperti Skim Mada di Kedah, tetapi hasilnya adalah ia telah mencipta legenda pertanian Malaysia. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Dr. Ashraf, adakah Anda benar-benar yakin? Tanya pengarah itu secara langsung. Semua mata tertumpu pada saya. Sejujurnya, saya sendiri tidak yakin, tetapi tiba-tiba bayangan Allahyarham Profesor Dr. Shahram, mentor saya, melintas di kepala saya, beserta dengan satu ayat dalam buku catatan penyelidikannya. Padi Harum Kedah 88 boleh bercambah walaupun pada suhu negatif 5 darjah dan tumbuh di tanah pH 7/5. Melihatnya mekar di tanah seperti Mongolia atau Kazakhstan bukanlah sekadar impian, ia adalah misi. Ya, saya yakin, jawab saya. Datuk Seri Dr. Ismail mengangguk. Baiklah, tetapi ada syaratnya. Pasukan harus sekecil mungkin. Bajet mesti paling jimat, dan jika gagal, Dr. Ashraf, Anda mesti bertanggung jawab sepenuhnya. Maka, projek pun bermula, tetapi mencari ahli pasukan sangat sukar. Tiada siapa yang mahu mempertaruhkan kerjaya mereka. Akhirnya, Dr. Razali, seorang penyelidik kanan yang tinggal hanya 2 tahun sebelum bersara, mengangkat tangan. Anggaplah ini misi terakhir dalam hidup saya. Saya pernah bekerja di Siberia sebelum ini. Kali ini, biarlah saya mencuba sekali lagi. Kemudian, Nurul, penyelidik wanita termuda, turut serta. Jika Sinio pergi, saya juga akan pergi. Peluang seperti ini tidak mudah didapati. Kami 3 orang itu sahaja pasukan Malaysia. Berbanding 15 dari China dan 8 dari Rusia, kami hanyalah 3 ekor anak kucing. Apabila kami mengkaji sejarah pertanian Mongolia, kami terkejut.
Antara tahun 1983-2023, terdapat 7 projek penanaman padi berskala besar dan semuanya gagal. Kali pertama pada tahun 1903, Soviet Union membawa masuk varieti padi yang berjaya di Siberia, tetapi kadar percambahan tidak mencapai 10%. Dari 300 hektar, tiada satu pun biji yang dituai. Ketua saintis Soviet dikatakan membunuh diri setelah kembali ke negaranya. Kemudian pada tahun 1995, China mencuba varieti Heilongjiang nomor 1. Kadar percambahan pada mulanya kelihatan baik, mencapai 40%, tetapi apabila ribut hujan batu melanda pada bulan Jun, semuanya musnah. Selepas 5 tahun mencuba, China menarik diri. Pada tahun 2010, Jepun menghantar pasukan dari Universiti Hokkaido dengan varieti padi paling tahan sejuk. Semuanya berjalan lancar sehingga awal Ogos, apabila suhu yang luar biasa rendah mencapai negatif 2 darjah. Ketua pasukan Jepun meninggalkan kata-kata, Mongolia adalah tanah perkuburan padi sebelum beredar. Terbaru, pada tahun 2020, Vietnam cuba menyesuaikan padi tropika, tetapi gagal sejak peringkat semaian benih. Melihat sejarah kegagalan ini, saya menjadi lebih yakin. Persamaan mereka adalah mereka membawa varieti padi dari negara asal mereka terus ke Mongolia tanpa mempertimbangkan penyesuaian tempatan. Tetapi kami berbeza. Padi harum Kedah 88 dikembangkan khas untuk persekitaran yang melampau. Ia adalah hasil kerja Allahyarham Profesor Dr. Shah Harom selama 30 tahun yang disesuaikan untuk tanah besar di barat laut. Ia boleh bercambah pada suhu negatif 5 darjah dan mempunyai tempoh pertumbuhan yang sangat singkat, hanya 110 hari. Lebih penting lagi, kami tidak hanya membawa benih, tetapi kami bermula dengan pemulihan tanah. Kami membawa 40 tan bahan pengasit tanah formula khas dari Malaysia. Seminggu sebelum berlepas, isteri Allahyarham Prof. Dr. Shah Harom, Puan Aminah, datang menemui saya. Suami saya selalu berkata dia ingin melihat padi harum Kedah 88 mekar di Mongolia. Bawalah ini bersama-sama, katanya, menyerahkan buku catatan lama. Ia adalah catatan pengalaman Profesor Dr. Shah Harom selama 30 tahun, penuh dengan prosedur operasi dalam keadaan yang melampau. Untuk tanah pH 8.5, gunakan amonium sulfat bercampur serbuk sulfur 50 kg per hektar. Biarkan tanah matang selama sekurang-kurangnya 20 hari. Pada suhu negatif 5 darjah, rendam benih dalam air suam dengan perangsang pertumbuhan selama 48 jam. Semasa musim kemarau, gunakan pengairan titis dan penutup tanah untuk mengekalkan kelembapan 15%. Buku ini adalah senjata rahsia kami. 10 Mac 2024, 4 petang, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Hanya ini sahaja barang anda? Pegawai darat memandang kami dengan tidak percaya. Saya dengar pasukan Cina membawa 3 kontena, tetapi barang anda, termasuk 3 orang, tidak sampai 500 kg pun. 30 kg benih, 100 kg sampel bahan pengasit, selebihnya barang pribadi, jawab saya. Gila, 30 hektar hanya guna barang sebanyak ini? Saya malas menjelaskan bahawa 40 tan bahan pengasit telah dihantar melalui laut, di dalam pesawat, Doktor. Razali bertanya kepada saya, Doktor rasa berapa peratus peluang untuk kita berjaya? 30%, jawab saya. Saya beri 20%. Tetapi untuk 20% itu, kita akan berjuang sehabis-habisnya. Setibanya di Ulaan Batar, cuaca sejuk mencecah, kulu 18 darjah Celsius. Hanya bernafas pun terasa seperti hampir beku. Di balai ketibaan, kami melihat pemandangan yang menakjubkan. Pasukan Cina dikerumuni oleh kain rentang sambutan dan stesen TV sempena ulang tahun ke-40 kerjasama pertanian Cina-Mongolia. Pegawai kanan Mongolia hadir untuk menyambut mereka. Sementara itu, hanya 2 orang yang datang menjemput kami. Ganbol dan Mungkpat dari Kementerian Pertanian, pasukan dari Malaysia. Ya, hanya 3 orang. Wajah Ganbol jelas menunjukkan kekecewaan. Mereka pasti tidak meletakkan sebarang harapan kepada kami. Dalam perjalanan ke hotel, beliau bertanya dengan berhati-hati, mengapa Malaysia hanya menghantar 3 orang? Cina hantar 15 orang, bersama 30 tan peralatan dahulu. Doktor, Razali menjawab dengan tenang, pertanian bergantung pada teknologi, bukan jumlah orang.
Ada benih, ada teknik, dan ada keikhlasan, itu sudah memadai. Keesokan harinya, apabila kami melihat plot percubaan buat kali pertama, kami tergamam. Ia adalah hamparan tanah gurun kuning sejauh mata memandang. Tanpa sehelai rumput pun tumbuh. Angin meniup debu gurun ke merata-rata. Betulkah kita akan menanam padi di tempat begini? Keluh Nurul. Kami mengambil sampul tanah. Nilai pH lebih buruk daripada yang dijangka, kandungan garam sangat tinggi, dan hampir tiada bahan organik. Ini bukan tanah, ini semen, kata Dr. Razali. Di kejauhan, konvoi pasukan Cina kelihatan seperti tentera, dengan 3 jentera besar dan 2 jentera penggali. Wang Xiaoming, ketua pasukan Cina berusia 50 konan, menghampiri kami dengan sikap yang sangat yakin. Pasukan Malaysia, sebagai sesama Asia, marilah kita bersaing secara adil. Jika anda kekurangan peralatan, beritahu kami sedia meminjamkan. Walaupun kelihatan sopan, matanya penuh dengan pandangan merendah. Terima kasih, tetapi kami akan menggunakan cara kami sendiri, jawab saya. Wang Xiaoming ketawa terbahak-bahak. 3 orang untuk 30 hektar, mau tunjuk semangat Malaysian boleh, atau mahu jadi macam semikonduktor, kecil-kecil cili padi? Ahli pasukan Cina turut ketawa. Petang itu, pasukan Rusia tiba 8 orang dari Institut Penyelidikan Pertanian Siberia. Ketua pasukan yang berpengaruh itu segera mengumumkan dalam sidang media, mustahil untuk menanam padi di Mongolia. Kami datang ke sini untuk membuktikan secara saintifik bahawa ia tidak mungkin. Pada majlis sambutan malam, Menteri Badroh memulakan ucapan. 40 tahun cabaran, 40 tahun kegagalan, tetapi kami tidak pernah mengalah. Kami berharap permulaan serentak ketiga-tiga pasukan kali ini, sekurang-kurangnya 1 pasukan akan berjaya. Mata menteri itu penuh dengan harapan, tetapi kebanyakan orang tidak berpendapat begitu. Seorang profesor dari Universiti Mongolia berbisik kepada orang di sebelahnya, ia akan gagal lagi. Tanah ini menolak padi. Semasa saya hendak kembali, seorang lelaki tua berjalan ke arah saya. Beliau berpakaian tradisional yang lusuh, seperti pengembala ternakan biasa. Pasukan Malaysia, ya? Nama saya Civil Shuren. Semasa Soviet datang pada tahun 1983. Semasa Cina datang pada tahun 1995, saya berada di sini. Wajahnya penuh dengan kedutan. Mereka semua gagal, tetapi saya masih menunggu. Menunggu hari tanah ini dapat menanam padi. Mengapa Bapak begitu yakin? Tanya saya. Anak lelaki saya telah berhijrah, dia kata tiada masa depan di sini. Tetapi jika kita dapat menanam padi, dia mungkin akan kembali. Mata lelaki tua itu bersinar dengan harapan, kami akan berjuang sehabis-habisnya, saya janji. Beliau menggenggam tangan saya dengan erat. Ia adalah tangan yang kasar, tetapi memancarkan berat penantian selama 40 tahun. Keesokan harinya, kerja rasmi bermula. Pasukan Cina menggunakan jentera untuk membajak tanah dengan riuh rendah. Pasukan Rusia membina rumah hijau plastik. Kami pula bermula dengan memahami tanah selama 1 minggu. Kami mengambil sampel tanah setiap 100 meter untuk mengukur pH, kemasinan, bahan organik, dan nutrien. Gila, kita sepatutnya cepat menabur benih, rungut Nurul. Ini adalah asas, kata Dr. Razali. Dalam catatan Allahyarham Profesor Dr. Shaharom, tertulis, menanam tanpa memahami tanah adalah seperti menembak dengan mata tertutup. Hasil analisis menunjukkan kemasinan tanah sangat tinggi, 0,4 hingga 0,6%, dan bahan organik di bawah 0,1%. Tetapi kami mendapati bahawa kawasan 5 hektar di timur mempunyai keadaan yang sedikit lebih baik. Jadi, kami memutuskan untuk bermula dari situ. 20 Mei, 40 tan bahan pengasit tanah kami tiba. Pasukan Cina memandang dengan heran. Apa itu? Bahan pengasit tanah, itulah sihir, sindir Dr. Razali. Tiba-tiba, seorang pemuda menghampiri kami. Nama saya Bayan. Tahun lepas, saya menjalani latihan di Institut Penyelidikan Pertanian di Malaysia. Saya mahu membantu. Sungguh satu kejutan yang menyenangkan. Tidak lama kemudian, kawan-kawannya turut serta menjadi sekumpulan remaja Mongolia seramai lebih 10 orang yang menjadi sukarelawan. Mengapa anda semua datang membantu kami, sedangkan peluang untuk gagal sangat tinggi?
tanya Dr. Razali. Malaysia adalah negara kecil, tetapi mencipta nama di seluruh dunia dengan teknologi pertanian. Kami mahu belajar, dan kali ini, kami rasa ia pasti akan berjaya. Mata mereka bersinar. 25 Mac, kami mula memulihkan tanah. Kami tidak menggunakan jentera besar, tetapi menggunakan traktor tangan kecil untuk bekerja dengan tepat. Kami membahagikan setiap 10 meter persegi kepada zon kecil untuk menyesuaikan jumlah bahan pengasit. Bilakah 30 hektar ini akan selesai? Rungut pasukan Cina yang lalu lalang, tetapi remaja Mongolia tidak berputus asa. Mereka bekerja dari 4 pagi hingga 10 malam tanpa mengeluh. 1 April, berita buruk tiba. Pasukan Rusia memutuskan untuk menabur benih terlebih dahulu. Mereka percaya awal April adalah masa emas. Pasukan Cina mula berasa ragu-ragu dan akhirnya pada 5 April, mereka memutuskan untuk menabur benih juga. Tetapi kami memilih untuk menunggu. Kami memantau data dan nilai tanah yang berubah setiap hari sehingga nilai pH mencapai sasaran. 10 April, nilai pH kawasan 5 hektar di timur telah menurun kepada 7/2. Ia masih belum cukup. Kami memerlukan 6/8 untuk selamat. Walaupun rakan sepasukan saya mula bimbang, saya berkeras bahawa kami tidak boleh mengambil risiko. Dalam catatan Allahyarham Prof. Dr. Chaharom telah memberi amaran bahawa jika nilai pH lebih tinggi dari 7, kadar percambahan akan berkurangan lebih dari separuh. Malam 13 April, Jabatan Meteorologi Mongolia mengeluarkan amaran gelombang sejuk akan melanda antara 15,17 April. Suhu minimum mungkin mencecah negatif 5 darjah. Pasukan Cina dan Rusia kelihatan pucat lesi. Benih yang baru ditabur mereka akan mati beku sepenuhnya. Pasukan Malaysia sungguh bernasib baik kerana belum menabur, kata Dr. Razali, tetapi di hati kami juga gelisah. Jika kami lambat hingga Mei, tempo pertumbuhan tidak akan mencukupi. Malam itu, Pak Cik Civil Suren datang menemui saya. Dengar cerita gelombang sejuk akan datang. Adakah kamu akan berputus asa? Tidak. Sebaliknya, ini adalah peluang kita untuk mengubah keadaan, jawab saya. Apa maksud kamu? Jika pasukan lain musnah sepenuhnya, kita akan menjadi satu-satunya harapan. Pak Cik Civil Suren ketawa. Selama 40 tahun ini, saya telah mendengar kata-kata seperti ini berkali-kali, tetapi kali ini, saya rasa ia berbeza. Pagi 15 April, suhu benar-benar turun kepada negatif 5 darjah. Bunyi kecoh kedengaran dari plot Cina. Anak benih mereka telah membeku menjadi bongkar ais. Pasukan Rusia juga tidak jauh berbeza. Kami melihat pemandangan itu dan membuat keputusan. Pada 18 April, kami akan mula menabur. Inilah masa emas yang sebenar. Suhu tanah akan kembali suam dan kelembapan akan menjadi sempurna. Pagi 18 April, akhirnya kami mula menabur benih. Kaedah kami juga istimewa. Kami tidak menabur kering, tetapi kami merendam benih dalam air suam selama 48 jam bersama perangsang pertumbuhan, satu teknik semayan dalam keadaan melampau dari catatan Profesor Dr. Chaharom. Ada akar kecil sudah mula tumbuh, jerit Nurul. Penyemaian benih awal ini akan memendekkan tempoh dalam musim panas Mongolia sebanyak 5 hingga 7 hari. Tetapi seminggu berlalu, plot kami masih kosong. Sementara itu, plot Cina, walaupun rosak akibat sejuk, sudah mula ada anak benih yang tumbuh. 26 April, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian Mongolia datang melawat. Pasukan Malaysia sedang menyemai anak benih? Tanyanya, melihat dulang semaian sementara kami. Ya, walaupun sedikit lambat, tetapi lebih pasti. Jawab saya dengan yakin, tetapi di hati saya bimbang sama ada penyemaian benih awal akan gagal. 28 April, pasukan Cina menghantar orang untuk mengejek. Dr. Ashraf, nak kami kongsikan benih? Masih sempat lagi. Dr. Razali membalas dengan dingin. Terima kasih, tetapi tidak perlu. Malam itu, saya hampir tidak dapat tidur. Saya menyelinap keluar ke sawah seorang diri, menyuluh dengan lampu suluh. Tiba-tiba, saya ternampak pantulan cahaya kecil. Apabila saya mendekati, ia adalah pucuk hijau bukan hanya satu, tetapi penuh di mana-mana. Doktor, cepat datang, saya berlari kembali ke penginapan. Ia sudah tumbuh. Pagi 29 April, ia adalah letupan besar. Semalaman,
Puluhan ribu anak benih muncul, seolah-olah seseorang menekan Swiss. Tetapi kegembiraan kami tidak lama. Bayan berlari dengan wajah cemas, membawa berita buruk. Kadar percambahan tidak sampai 20%. Ia seperti petir di siang hari. 20% bermakna kegagalan sepenuhnya. Hasil per hektar hampir tiada. Apabila kami menggali anak benih yang mati, kami lebih terkejut. Benih bercambah, tetapi sebaik sahaja ia muncul dari tanah, ia mati. Mengapa? Nurul mendapati akarnya masih bagus, tetapi batangnya mereput seolah-olah dipotong. Ini kerosakan daripada suhu rendah pada waktu malam, diagnosis Dr. Razali, siang 15 darjah, malam negatif 2 darjah. Perbezaan suhu inilah punca utamanya. Suasana menjadi sangat terdesak. Ini sudah hampir Mei, menabur benih semula pasti tidak akan sempat. Tiba-tiba, Pak Cik Sevelsuren muncul bersama lebih 20 penduduk kampung. Jangan berputus asa, kami datang untuk membantu. Tetapi sudah terlambat, Pak Cik. Kita pindahkan anak benih yang kita semai itu. Boleh tanam gantinya. Pak Cik Sevelsuren mencadangkan idea yang tidak dijangka. Soviet pernah cuba, tetapi gagal. Dan berapa ramai orang diperlukan untuk 30 hektar. Gudang saya seluas 300 meter persegi, bangsal saya pun boleh. Garaj rumah saya pun boleh dipinjamkan. Penduduk kampung menawarkan tempat mereka. Mengapa semua orang sanggup berkorban untuk kami? Tanya Dr. Razali. Pak Cik Sevelsuren menjawab, kami telah menunggu selama 40 tahun. Jika kali ini gagal lagi, kami akan benar-benar hilang harapan. Tetapi kamu semua mempunyai keazaman yang tulus. Kami rasa kali ini, ia mesti berjaya. 1 Mei, operasi menyemai benih kecemasan pun bermula. 5 gudang di kampung menjadi rumah semaian sementara. Kami menutup dengan plastik, menjadikannya rumah hijau. Pada waktu malam, kami menyalakan api untuk memberikan kehangatan kaedah yang kelihatan kuno tetapi berkesan. Kami menggunakan set benih baru dan menambah teknik membalut benih dengan tanah liat bercampur baja dari catatan Profesor Dr. Shaharom untuk memberikan kedua-dua kehangatan dan nutrien. 8 Mei, ada panggilan dari Malaysia. Media di sana melaporkan kami telah gagal sepenuhnya. Pasukan Cina nampaknya telah menyebarkan berita bahawa kadar percambahan kami hanya 20%. Media Cina mengejek, mengatakan Malaysia memalukan nama di peringkat antarabangsa. Malah di Malaysia sendiri, terdapat gesaan untuk menarik diri. Beri kami masa seminggu lagi. Kami jamin kami akan mengubah keadaan. Saya memberitahu hujung talian, meletakkan telefon dengan perasaan bahawa kini kami mempunyai satu lagi sebab untuk menang. Untuk menjaga maruah Malaysia. 10 Mei, 3 pagi, operasi menanam padi pun bermula. Kami perlu menyelesaikan 15 hektar dalam 3 hari, hampir mustahil. Tetapi keajaiban berlaku. Apabila tiba pukul 4 pagi, lebih 100 penduduk kampung berbondong-bondong datang ke sawah. Mengapa ramai datang membantu? Tanya saya kepada seorang makcik. Kami juga mahukan harapan. 40 tahun kegagalan telah membuat hati kami sakit. Kali ini, tolonglah, ya. Penduduk kampung mengatur sistem dengan sangat baik. 10 orang setiap baris, 10 baris, bergerak serentak. Tetapi kaedah penanaman kami mengejutkan semua orang. Mengapa jaraknya 25 cm? Biasanya hanya 10-15 cm di Mongolia. Di sini matahari bersinar 18 jam sehari. Menanam berjauhan akan mendapat cahaya penuh. Dan setiap rumpun, kami akan tanam 3,4 pokok supaya ia saling membantu menahan sejuk. Inilah teknik penanaman padi di kawasan kutub dari Profesor Dr. Shaharom. Hari ke-2, masalah baru timbul, air tidak cukup. Dr. Razali memutuskan bahawa kami perlu menyiram 3 kali sehari, tetapi pihak berkuasa berkata bekalan air tidak mencukupi. Saya mendapat satu idea. Kita boleh gunakan pengairan titis dari botol plastik. Kami menebuk lubang di bahagian bawah botol, mengisi air, dan mencucuknya terbalik di sebelah anak benih. Mata bayan bersinar. Botol plastik banyak di mana-mana. Sejak hari itu, seluruh kampung membantu mengumpulkan botol plastik. Dalam masa seminggu, kami mengumpulkan 15,000 botol. Ia adalah kaedah yang kelihatan remeh, tetapi memberikan hasil yang menakjubkan. 15 Mei, keadaan berubah.
Plot pasukan China yang rosak akibat sejuk dan terpaksa menabur semula hanya mempunyai kadar percambahan 40%. Manakala pasukan Rusia lebih teruk, mereka menghadapi masalah wabak penyakit dan serangga yang tidak pernah ada di Mongolia sebelum ini yang datang bersama peralatan mereka. 20 Mei, kami menggunakan cat-proof kami, mikrob biologi yang kami bawa melalui udara dari Malaysia. Ia adalah teknologi canggih yang telah dikaji oleh institut selama 10 tahun. Kami mencampurkannya dengan air dan menyiramnya di pangkal anak benih. Hasilnya, pokok padi yang hampir mati pulih dan tumbuh dengan pantas. 25 Mei, Nurul menjerit teruja. Ia tumbuh 5 cm sehari. Kita pasti akan memintas pasukan Cina dalam 2 minggu. 6 Jun, pasukan Rusia secara rasmi mengumumkan penarikan diri. Mongolia tidak sesuai untuk penanaman padi. Kami mengalah. 10 Jun, pasukan media dari Malaysia tiba. Mereka mendengar kabar angin tentang kegagalan. Tetapi apabila melihat sawah padi kami, mereka tergamam. Imej pokok padi hijau subur yang melambai ditiup angin dirakam dan disiarkan. Seminggu kemudian, media di Malaysia mengeluarkan berita utama, keajaiban Mongolia. Reaksi masyarakat berubah sekelip mata. Kami menjadi wira dalam sekelip mata. 15 Jun, titik perubahan paling penting tiba. Ia mula mengeluarkan tangkai padi hanya 65 hari selepas menabur benih dan 40 hari selepas menanam. Bagaimana ini mungkin, Dokter? Razali berlari keluar dalam keadaan masih berpakaian tidur. Pariti kita, MR219 pun ambil masa 80 hari. Jawapannya jelas, persekitaran melampau Mongolia menjadi kelebihan. Sinar matahari 18 jam sehari 1.5 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Perbezaan suhu 20 darjah antara siang dan malam mempercepatkan pengumpulan kanji. Udara kering mengurangkan penyakit dan serangga perosak. Ditambah dengan sifat padi harum Kedah 88 yang tumbuh cepat, semuanya sesuai dengan sempurna. 30 Jun, berita bahawa padi pasukan Malaysia sudah mengeluarkan tangkai merebak ke seluruh negara. Orang ramai dari merata-rata datang melihat, lebih 500 orang sehari. Pak Cik Sevel Shuren memegang tangkai padi dengan air mata. 40 tahun akhirnya ia tumbuh di tanah kita. Tetapi krisis baru melanda. Sepanjang Julai, tiada setitik hujan pun turun. Suhu melonjak hingga 35 darjah. Dan yang lebih teruk, pasukan Cina mula menahan air untuk menyelamatkan plot mereka sendiri. Pak Cik Sevel Shuren muncul lagi. Ada telaga lama 20 km dari sini. Kita pergi angkut air dari sana. Maka, operasi mengangkut air bersejarah pun bermula. Selama 15 hari, dari 10.25 Julai, seluruh kampung membantu mengangkut air, sama ada dengan lori, kereta kuda, unta, atau basikal lebih 100 tan sehari. Mengapa kita perlu berjuang begini keras? Tanya saya kepada seorang pemuda. Dia menjawab, kami tidak boleh membiarkan harapan yang berada di depan mata ini gagal. 25 Julai, keajaiban berlaku lagi. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari 3 malam, seolah-olah langit merestui. 10 Ogos, tangkai padi mula bertukar menjadi keemasan, tetapi belum matang sepenuhnya. Perlu menunggu 2 hingga 3 minggu lagi. 20 Ogos, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran sekali lagi. Pada 30 Ogos, gelombang sejuk akan datang. Jika salji turun sekarang, semuanya akan berakhir. Pasukan Cina memutuskan untuk menuai segera, walaupun biji padi belum penuh. Kita akan mula menuai pada 25 Ogos. Saya memutuskan, walaupun masak 90%, ia lebih baik daripada membiarkan semuanya mati beku. 300 penduduk kampung datang membantu, menuai padi dengan sabit tangan tanpa kenal lelah. Dan pada 28 Ogos, kami selesai mengirik padi. Beras kulit penuh gudang. Pagi 30 Ogos, salji benar-benar turun. Plot padi pasukan China yang tidak sempat dituai menjadi padang putih. Hanya sebulan lagi, hanya sebulan lagi. Bisik Wang Xiaoming dengan putus asa. 5 September, hari pengumuman rasmi. Pertubuhan Pertanian Antarabangsa datang untuk pemeriksaan dan pengukuran yang tepat. Semua orang menahan nafas. Pasukan Malaysia. Hasil per hektar adalah 5.22 tan. Ia adalah angka yang luar biasa. Sasaran kami hanya 3 tan. Sebaik sahaja angka 522 tan diumumkan, Menteri Badrah berlutut ke tanah.
Ia adalah pemandangan yang mengejutkan seluruh dunia. 10 pagi, sidang media pengumuman hasil. Ribuan orang membanjiri acara itu, menteri, ahli parlimen, cendekiawan, dan petani biasa. Malah duta Cina, pakar Rusia, dan setiausaha tetap dari Kazakhstan dan Uzbekistan turut hadir. 10:30 pagi, hakim mengumumkan keputusan rasmi. Pasukan Rusia, oleh kerana masalah wabak, hasil sifar. Pasukan Cina, bahagian yang sempat dituai, 30%, mendapat hasil 2.1 tan per hektar. Selebihnya rosak sepenuhnya. Dan akhirnya, pasukan Malaysia, hasil 5.22 tan per hektar. Sorakan bergema kuat. Petani Mongolia melambung topi mereka ke udara dan berpelukan kegembiraan. Pada skrin gergasi, tertera angka, Malaysia 5.22, China 2.1, Rusia 0. Tiba-tiba, menteri berjalan turun dari pentas dan berhenti di hadapan kami. Semua, sila dengar. Pada tahun 1983, ketika saya berusia 23 tahun, saya bekerja dengan pakar Soviet dalam percubaan pertama. Kami menanam 3 hektar padi, tetapi tidak mendapat sebutir pun padi. Suara beliau bergetar. Sepanjang 40 tahun selepas itu, saya telah menyaksikan 7 kegagalan. Tetapi hari ini, impian 40 tahun saya telah menjadi kenyataan. 3 orang Malaysia dalam masa 6 bulan telah berjaya. Kemudian, beliau berlutut. Lutut ini bukan atas nama saya seorang, tetapi atas nama 3.4 juta rakyat Mongolia. Pegawai lain dan petani turut berlutut. Ia adalah pemandangan yang akan dikenang oleh dunia selama-lamanya. Ini adalah janji bahawa kami akan meluaskan teknologi ini ke seluruh negara dan kami tidak akan gagal lagi. Foto hari itu dinamakan Lutut Harapan The Knees of Hope dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Jamuan perayaan bermula. Nasi pertama yang dimasak dari padi yang ditanam di tanah Mongolia disajikan kepada seorang datuk berusia 80 tahun. Nasi dari tanah kita. Nasi yang kita tanam sendiri, kata datuk itu sambil menitiskan air mata. Sudu kedua diberikan kepada Pakcik Tsevel Suren, yang telah menunggu selama 40 tahun. Sudu ketiga diserahkan kepada golongan muda. Generasi kami juga kini mempunyai harapan. Pukul 2 petang, Presiden membuat panggilan video untuk mengucapkan tahniah dan mengumumkan penganugerahan anugerah kehormat tertinggi Mongolia kepada pasukan Malaysia. Kemudian, Menteri mengumumkan rancangan untuk meluaskan penanaman padi pada tahun hadapan kepada 100 hektar, 3,000 hektar pada tahun 2026 dan 10,000 hektar menjelang 2030. Yang lebih menakjubkan, Setiausaha Tetap Kazakhstan naik ke pentas dan mengumumkan, kami juga mahukan teknologi Malaysia, diikuti oleh Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Tiba-tiba, kami menjadi pusat revolusi pertanian di Asia Tengah. Pada waktu malam, Pakcik Tsevel Suren berdiri dan berkata, "Hari ini, saya menelefon anak lelaki saya di Ulaan Batar dan menyuruhnya pulang. Kita sudah boleh tanam padi. Dia kata musim bunga tahun depan, dia akan kembali untuk mengusahakan sawah bersama saya." Sebulan kemudian, saya kembali ke Mongolia sekali lagi. Di lapangan terbang Ulaan Batar, terdapat kain rentang besar tergantung 2024, tahun pertama padi Mongolia. Orang yang menjemput saya ialah Pakcik Tsevel Suren, tetapi kali ini beliau berpakaian sut dan mempunyai kad nama tertulis, Pengerusi Koperasi Padi Mongolia. Padang rumput yang gersang tahun lalu, kini telah menjadi lautan padi keemasan sejauh mata memandang. Kawasan 1 hektar telah melebihi sasaran. Purata hasil mencapai 5,5 tan per hektar dan plot Bayan mencapai 6,2 tan. Bayan, yang kini merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Pertanian Malaysia Mongolia, membawa saya melihat plot percubaan. Ini adalah padi harum Kedah 88 yang ditambah baik, Doktor. Kami namakannya Genghis Khan nomor 1. Tempo pertumbuhan dipendekkan kepada 100 hari dan lebih tahan sejuk. 100 tan padi pertama Mongolia telah diekspor ke China. Mongolia berubah daripada pengimport menjadi pengekspor padi. Jenama Mutiara Steppe kini mendapat permintaan tinggi dalam pasaran high-end. Pakcik Tsevel Suren memberitahu saya, Dr. Ashraf, tahukah kamu, tahun ini ada 10 orang bayi baru lahir di kampung kami. Adakah ini ada kaitan dengan padi? Ya.
Kerana apabila ada harapan, orang mahu mempunyai masa depan. Ayat ini terpahat di hati saya. Keajaiban tidak jatuh dari langit, tetapi ia berlaku kerana seseorang berani melangkah keluar dahulu dan semua orang mengikut tanpa berputus asa. Ladang padi keemasan di Mongolia telah membuktikannya. Dan kini, keajaiban itu merebak ke seluruh dunia. Tiada apa-apa yang mustahil, cuma kita belum menemui jalan yang betul sahaja. Inilah kisah mengapa Menteri Mongolia berlutut di hadapan penyelidik Malaysia. Misi 40 tahun, yang seperti hukuman mati bagi industri pertanian Mongolia, menjadi kenyataan berkat hanya 3 orang Malaysia. Malaysia, negara kecil ini, bukan sahaja mempunyai semikonduktor, tetapi teknologi pertanian kami juga mampu menggoncang dunia. Terutama sekali, kejayaan kami di tempat kuasa besar seperti China telah gagal. Ia mempunyai makna yang lebih mendalam. Kami telah membuktikan nilai kami dengan keupayaan yang sebenar. Dan kini, bukan sahaja Mongolia, Asia Tengah, atau Afrika, teknologi pertanian Malaysia sedang mengubah dunia ini.